وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهني في الدين وعلمني تأويل. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. أما بعد. Saudara Majlis Bahagia Ustaz Rafi Hasan Malang Mendapas Kawasan Empat Kawasan LDK Mendapas Kawasan Empat, saudara-saudari muslim-muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafaqkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat mengadakan solat tamu untuk kita sama-sama berkongsi suatu tajuk yang telah diberikan kepada saya untuk diperbincangkan kepada saudara-saudara sekalian, iaitu politik tentang dahulu dan sekarang, yang dahulu dan juga sekarang. Alhamdulillah, saudara-saudari sekalian, kita telah pun pada tahun 1990 kita berkuasa ataupun mampu merampas Kelantan ini daripada pentadbiran Pemerintahan Kerajaan Aboriginal. Dan di sana kita melihat sekarang setelah 7 tahun kita memerintah Kelantan, kita telah melihat banyak perubahan yang dibuat oleh Kerajaan Kelantan ini. Dan sukalah saya ingin menyentuh yang pertamanya mengenai pentadbiran. Dari sudut pentadbiran, yang mana pada awal kita dulu ada seorang wartawan perempuan. Memang seorang wartawan ini sangat berani. Semasa kemenangan Khomeini di era dulu, beliau telah pergi ke Iran. Kita meramah Iran. Kita meramah Presiden. Kita meramah Presiden. Jadi bila kata benih tahun 1990, maka dia datang di Penanggal Guru temu ramah Tuan Guru. Orang yang pertama temu ramah Tuan Guru. Masa tu Tuan Guru ni tak apa-apa lagi. Masa pejabat tak kita tengok saya lagi. Tapi dia sudah datang di Penanggal Guru, tanya Tuan Guru, macam mana Tuan Guru nak akan buat dengan Kelantan? Soalan itu kan nak juga. Kalau kita tak pernah jawab soalan itu, memang lupa kita. Sebab esok ni akan tupik daripada apa tak keluar dari soalan. Bila tanya macam mana Tuan Guru akan mentadbir Kelantan setelah ambil Kelantan daripada kajian nasional ni, maka Tuan Guru memiliki tadi. Itu kan mudah. Itu kan Tuan Guru akan buat Kelantan Islam. Itu dia. Aku akan buat Kelantan Islam dengan tawaduknya, dengan zuhudnya, dengan minat kau ilmunya, dengan tidak makan suamnya dan sebagainya. Aku akan buat Kelantan Islam. Klik aja buatan. Kemudian yang kedua ni pula, bila tanya apa Kelantan yang kedua Tuan Guru akan buat bila boleh Kelantan, maka Tuan Guru kata kita akan buat dengan perkara yang paling mudah. Kita start dengan mudah dulu. Contohnya, kita buka majlis dengan Fatihah. Itu yang mudah. Sebelum Tuan Guru pindah kepada perkara-perkara susah seperti memilih apa tu jangan kaji ada peng yang penuh dengan riba, kepada Islam Tuan Guru kata kita akan mulakan dengan mudah. Iaitu kita mulakan majlis dengan baca Fatihah. Kemudian kita tutup majlis dengan baca tasbih. Itu saja. Bila dekat kajian, bila kata buat gini, rupanya kajian pusat penting juga seperti itu. Jadi itu satu kepentingan lagi. Itu yang pertama, saya suka sentuh. Kemudian yang kedua dari segi apa tu dari segi pendidikan. Tahun 1990 kita dapat mengetahui Kelantan kerajaan memperuntukkan kepada YIM untuk tampil Kelantan di sekolah Kelantan di sekolah YIM, sekolah Islam di Kelantan ni. Peruntukan yang diberikan sebanyak 4 juta saja. 4 juta. Setelah kita bekerja Kelantan selama 17 tahun, maka sekarang ini kajian telah memperuntukkan sekurang-kurangnya 50 juta setahun. Untuk kita membina menaik taraf, menambah infrastruktur kepada sekolah-sekolah ini. Kajian memperuntukkan sebanyak 750 hektar tanah untuk ini berdikari, cari bisnis ini. Jangan agak pilih pada kajian. Ya, sehingga daripada apa tu jangan setiap jahat, kajian memperuntukkan ataupun target biar ada satu tahfiz pada satu jahat. Yang mana kita sudah ada dari banyak ni, di Rupak ni ada banyak tahfiz ni. Sekarang ini berpindah ke Tanah Merah.
Dan kemudian ada lagi lah banyak-banyak apa tu, beberapa tahun yang akan dibina dalam setiap negara. Dan kita nak bagi setiap rumah ada salah. Bagi setiap rumah ada salah hafiz. Yang mengapa yang boleh membawa keluarga dia, ibu bapa dia bila mati di akhirat esok boleh bagi syafaat pada Allah. Hal ni yang kena. Aku pernah cakap dengan seorang ayat dia kata tempat dia ni, satu keluarga soleh Nabi Adam. Tempat dia ni satu keluarga soleh Nabi Adam. Ketiga dapat email kau tak bakal tak jahit kau tak jahit tak mungkin kau. Mesti rumah dia ada satu keluarga satu Nabi Adam. Masya-Allah. Sehingga kita nak sahabat, beberapa minggu lepas dikatakan di Kelantan sudah ada yang berdaftar, penagih dana yang berdaftar 3,979 orang. Penagih dana yang berdaftar, dia makan pil kuda tu masuk lagi dia. Pil kuda ni gitu. Kaji orang. Kaji gitu. Apa pernah jumpa tu? Soal yang muda, kumpul siap kasar. Dah, tapi gila. Gila. Akan buat pendek duduk kantor. Tangan ni cuma bolok usuk banyak. Okey, dia gila. Bila ada piti tu tak kerti nak bunuh nak belakang ni. Kalau dia pergi beli apa? Beli kek Yesus. Pisang kek. Kau lah ketepung dengan pisang kek. Sebab apa? Apa pun mikir. Dia tak ada ni berkali kilo kek. Jadi lah ni sudah ada 3,000 lebih. Ketika ibu nama satu fakta 30,000. 30,000 bukan 3,000 dah. 30,000 orang muda tu masuk ini. Cuba kita bayar dia kalau 30,000 ni kita ambil semua sekali jadi askar. Kalau sekiranya ada macam daripada luar-luar nak mari sekali kita ni, dengan 30,000 ni kita boleh jaga hati kita. Tapi kita benda kata satu masa nanti dengan 30,000 ni sodok kita pusing. Video mana pusing? Lah ni hanya sama 30,000 pun pusing video mana? Lemon congkak semua, lemon naik patah hendak. Kebuk ke bawah tanah. Bom ni macam-macam. Sehingga yang di pay tu berani tak berani dia bawa ke tekan, kita lagi mesej nak ke tekan gitu. Lepak ni. Ya, satu kali yang dibuat kepada pajak 800 orang. 800 orang mengaku semua sudah mati jasad. 800 ni soleh suci. Tapi ni macam yang keduanya masuk komunitas, yang ketiganya masuk komunitas mengenai hiburan. Di awal-awal kita dari mana ada tinggal ada hiburan, terutama yang kalau di barat Perhimnan, di barat wayang kulit, moyong. Jadi bila naik komunitas itu selain dia nak kepada suruh rakyat jadi baik, maka kita fikir kaji macam mana suruh rakyat ni baik. Kita pun tengok hiburan. Macam mana hiburan kita boleh melalui rakyat? Kita pun tengok, wayang kulit kali pun. Sebab wayang kulit ni bagi tak ada. Ni kalau bawa je borong-borong untuk jalan, tak seni mana, bawa tak ada orang yang fashion jadi. Lepas sebelum wayang kulit pula kena makan, masa tu kulit cinyuk. Dia panggil Racak kodoh bocang sanati nato sakit akan tadi limo pinok-pinok rodoh anak pun kajar pagi. Kesokan dari situ maka timun nak koyak ada seorang ustaz semak tinggi dok kena dok sedap klik ada yang kita petang itu bocah dia saudara-saudari sekalian cakpong itu namanya kulit maknanya sebelum maknanya kulit ni dia panggil dulu masuk ada kepala masuk tubuh di sana hati saya panggil kat 300 hari di mana dia mengenai cinta kita aktif tak sebab apa sebab hari tu mari pada iblis dan sebagainya. Jadi kita nak buat pemikiran ada ni jangan ada supaya petala ni maka kita hati dia ni kita ada oleh payung kita harap kita baca tapi dalam masa sama kita masih membenarkan lagi kali-kali apa nak main boleh nak beribu tak masalah. Contohnya apa kita mari sini yang 30,000 kita bayar. Lagi biru tadi. Kita ada bagi, kita dengan bulu. Sampai dia orang akan benih pada apa tu, ada apa tak kering pada siapa yang tepat dia. Sampai macam kita bagi bulu masih. InsyaAllah, mana yang pemuda-pemuda ni beri-beri. Mungkin akan dia mengatakan kan. Ibarat kata apa, bukan yang ribu belakang.
Nah, begitu juga dari segi sukir itu seperti itu, sukir. Dulu tak boleh punya nakal sukir ya, kita pemikirlah dulu. Kalau belum lagi, belum lagi, mesti nak makan luar jalan, mesti nak makan luar jalan itu ya. Sebab apa? Sebab kita terpengaruh nak makan. Berkali makan luar jalan, makan luar jalan, lu tak kena, kali tak pakai nyanyi, berkali dah. Lagu mana? Kalau sekiranya masuk ke rumah, itu susah juga luar jalan. Cuma untuk di sini. Sebab tu apa tu nak kena lagi masuk dia itu perbuaya. Dia sakit ni. Rupaya mari ditunjuk ni, saya ni Johor. Ni mengaku ni tahu tua tu nak dunia. Dah, saya ni Johor. Saya pun tak pakai tu pakai luar lagi, pakai baju malek, tak pakai tas benda tak apa pun, tapi Johor juga. Pakai macam ni. Kali makan lewat kan semua bintik semua. Jadi dunia ni, jadi dunia ni buka mata. Dunia ni buka mata tengok Islam tu punya comel. Sebab tu mereka suruh kerajaan pusat jaga kerajaan Islam kata ni. Baik tu au bayu. Dengan percaya sekali pun, bayu au kata pula tukar. Dengan percaya sekali pun dia Islam jaga kerajaan. Sebab mereka lama dah mengeluarkan kesulitan bahawa Islam ni penggana, Islam ni menguasai. Tiba-tiba Kelantan jadi Islam comel, maka masyarakat dunia buka mata. Apa kita sudah jadi? Jadi kata yang dia juga menjadi kaya kependek, kita jauh amat dekat. Sebelum bunyi yang berkaca itu, dengan bunyi yang ngobong. Nah, jadi yang sudah bunyinya dulu lah pada saudara sekalian. Banyak sama-sama kita sama-sama juga mendekatkan Islam supaya dia kekal di Kelantan. Supaya bila generasi Kelantan timbul, dia akan dapat mengasai nikmat Islam dan dia akan menghargai kita, syukur pada kita. Dan mudah-mudahan dengan usaha kita dan dengan perjuangan kita penatlah kita hari ini akan mendapat balasan yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pengaruh ketua pengaruh hak tinggi sekali itu terlibat, dikatakan didakwa terlibat dengan rasuah. Rasuah hanya pula rasuah duit, selagi rasuah seks. Jadi sepatutnya Paulos sebagai ketua kerajaan yang menjadi menjadi Perdana Menteri, ketua di Jabatan Perdana Menteri yang di mana di bawahnya Badan Pencegah Rasuah berada, sepatutnya paling minimum sekurang-kurangnya dia kena gantung jawatan ketua pengaruh. Gantung dulu. Biar siasat selesai, baru dia boleh bertugas mula. Sama ada dia, kalau dia salah, pecah, gantung, hukum. Kalau dia tak bersalah, nak ambil semula ke, nak turun pakar ke, kayak akan terima benda ni. Sebabnya kredibiliti sesebuah negara. Kalau orang atas tu, bila rakyat tengok dia tak telu, dia rasuah, jadi pandangan negara antara masuk bagaimana pelabur masuk ke Malaysia, bagaimana keselamatan rakyat semua. Sebabnya bila berlaku sesuatu rasuah, contoh paling mudah lah. Contoh paling mudah, nenteng. Di nenteng tu ada roh. Allah duit sikit lepas. Allah duit sikit lepas. Atas dia lepas tu, kita tahu pada apa. Mungkin ada senjata, mungkin kita di sepadan. Jadi daripada kalau remeh tu, remeh sebenarnya. Kalau tak ada senjata tu boleh pakai keselamatan dalam negeri tu. Jadi kita sendiri ni sepatutnya bila kita tengok kebincangan yang diberikan atas tu, kita patut hukum selalu pemerintah kita. Hukum tu kan, kita ada banyak cara nak hukum ni. Salah satu caranya, cara yang terbaik, yang tidak yang terbaik, yang tidak boleh menyebabkan keselamatan tergugat atau apa, iaitu melalui pilihan raya.
Jadi orang sumbangan bodoh ni, walaupun 5 tahun dia memerintah kita, kita kena tengok. 5 tahun dia memerintah Malaysia ni, apa dia buat? Pembangun ni, apa pembangun ni hai? Orang kita paling jelas sekali ni, dia dari bulan berapa kali pergi luar negara? Pergi Turki, berapa kali dia tukar negara, tukar pergi khusus, tukar pergi apa ni? Musyawarah apa semua. Orang lainnya, orang paling kita dengar 15 hari di makan angin di Australia, 15 hari di Turki, tengok kapal apa ni? Beli kapal. Lepas tu orang baru ni pula beli kapal tubek. Kepentingan rakyat ada mana? Kepentingan rakyat. Supaya kita malu sebelum ni jauh, orang 20 tahun orang kata jauh ni negara kedua yang membangun besar, negeri yang kedua membangun besar selepas Selangor. Negeri yang kedua Tapi royak ada kuasa Tuhan yang lagi besar. Tahun lepas tengok bagi. Allah di mana masa tu? Allah di mana? Sebagai Perdana Menteri sebuah negeri daripada dia jaga tu, bila ada musibah kegawatan sebagai banjir, tergeleng. Allah di mana? Nak pantau pakai internet. Nanti dia tak pernah si boleh di kota tinggi. Lalu tu sepatutnya dia kalau dia prihatin, dia cano kepada rakyat dia akan berada sekali dengan dengan rakyat dia di Johor. Tu soalan prepare kalau kita perlu ada. Bukannya tu Australia pula bukannya apa ni? Cara negara, musyawarah ekonomi. Rasmi restoran nasi kandang. Restoran nasi kandang. Asal padahal dia tu asal Pulau Bibir Pulau Bibir ni soho dengan nasi kandang lah, mamak lah, apa semua tu. Australia. Tengoklah mentaliti pemimpin. Kita sendiri tak pilih dia, tapi rakyat Malaysia pilih dia. Jadi kita pilih dia tu ada sehel dakor. Kita bila kita pilih dia, kita pun besar. Kita tak salah dia saja, kita pun besar. Sebabnya apa kita pilih dia? Tadi aku rasa takat tu lah. Sebabnya sorong musuh pagar. Sani kau ada minum air naik sani. Orang bau sapa bau sapa ni sebabnya tadi yang tenggulu ni. Siapa mungkin di bakal agak telefon kamu ada warga emas Kautai meninggal. Jadi apa orang balik tadi kami kegiatan dengan kepada ketua pemuda kawasan. Jadi apa kena minta diri lah. Jadi aku rasa setakat tu lah dulu. Anda aku minta maaf banyak-banyak lah kalau ada apa ucapan apa ni terkasar bahasa apa semua. Jadi sekian sajalah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana perselisihan di antara kamu, maka tempat rujuknya kepada Allah dan kepada Rasul. Dan apabila kita meneliti Islam hadari yang cuba dibawa oleh Abdullah Badawi ini tidak menetapkan Islam sebagai rujukan yang tertinggi dalam pelembagaan manusia. Kita mengetahui bahawa rujukan yang tertinggi adalah Al-Quran Karim, hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan qiyas. Dan perkara ini tidak diletakkan oleh Abdullah Badawi selaku pemimpin negara. Beliau cuba membawa Islam hadari untuk mengelabui mata masyarakat kita pada hari ini. Kita melihat bagaimana program ataupun cara-cara yang dibuat oleh mereka ataupun UMNO ini, mereka membuat Islam. Satu program Islam dilaksanakan, berpuluh-puluh program maksiat dilaksanakan. Kita tidak mahu Islam kedua. Islam sebagai dijelmakan untuk melawan gerakan Islam. Contohnya, Forum Tani Islam
sekali. Adapun program-program Islam yang menyebabkan mufti pukul berapa? Pukul 2, pukul 3, orang 13. Satu program Islam dilaksanakan, berpuluh-puluh konsep maksiat dilaksanakan. Kita tidak mahu, dan kita mahu Islam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina in makkannahum fil ardh aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Kita menolak ciri-ciri yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apabila orang-orang yang diberi kekuasaan di atas muka bumi ini, alladzina in makkannahum fil ardh aqamus salat, dia mendirikan sembahyang dan dia mengajar umat atau ayat dia mendirikan sembahyang sebagaimana yang dilakukan oleh badan pantai pada hari ini, melaksanakan perkara sembahyang, mengajar mudah-mudahan supaya kembali kepada ajaran Islam sebenar, mengeluarkan zakat, menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah ke arah kemungkaran. Inilah asas ciri-ciri kerajaan yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Islam yang agama yang tertinggi, sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama-ulama, hatta yang dalam masyarakat, sehingga pemuda mengetahui. Dalam kitab menjelaskan hatta yang dalam masyarakat, pemuda harus mengetahui bahawa Al-Quran dasturuna, Quran merupakan perlembagaan yang kami tertinggi. Kita tidak mahu Quran ini apabila berlaku pertandingan di antara hukum Allah dengan hukum kita manusia, maka jatuh hukum yang dilaksanakan jadi datang dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT, illa tamsuhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana wa ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatullah. Kita lihat kata-kata adapun undang-undang kita manusia, undang-undang yang dan undang-undang yang dilaksanakan yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan hukum yang tertinggi yang menjadi cita-cita kita sebagai umat Islam dalam melaksanakan, dan seterusnya kita mesti mendaulatkan syariat Islam. Dan sebelum saya nak menutup majlis ini, hendaklah kita mesti menegakkan Islam pada diri kita. Qul Islam fi anfusikum takun fi ardikum. Kita dulu Islam, kita berislam, keluarga kita Islam, baru negara Islam. Kita kena bersifat dengan sifat pribadi Muslim. Keluarga kita, anak-anak kita, dan kita mesti mendidik anak-anak kita supaya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada di setengah golongan kita tak mahu anak-anak atas beragama. Inilah amalan. Dan kitalah yang mewarisi perjuangan ini. Kepada pemuda lah yang akan mewarisi perjuangan ini. Dan pemuda lah benteng kepada perjuangan yang suci ini. Jadi saya menyeru kepada pemuda, marilah sama-sama kita bekerja untuk kemenangan Islam. Jadi siru ala barakatillah. Jadi saat itulah setakat itu aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sebelum kita majlis ini, saya nak hantar kepada pemuda-pemuda kita. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi amwalikum wa anfusikum. Kepada kaum pemuda, mestilah mempersiapkan diri dan mesti mempertahankan kerajaan Islam habis-habisan. Kalau tidak, kita tak akan jumpa lagi kerajaan yang diasaskan oleh tokoh kita yang berpandukan kepada Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.